Salam from Singapore. Hai orang Singapore. Okay, tap-tap screen dan share-share dulu korang. Salam Madani, hi everyone. Okay, hari ni kita menyaksikan pagi tadi lengang di sebelah pembangkang. Tak ada, okay saya tunjukkan. Lengang di sebelah pembangkang bila dikatakan tak ada pembangkang langsung. Mereka telah pergi menghadiri himpunan Selamatkan Syariah. Dikonon nak selamatkan syariah dah. Dia buat himpunan sempena. Kita tahulah PRK pun tak lama lagi. Jadi macam-macam himpunan lah yang diorang ni adakan. Macam-macam benda lah yang nak menyatakan hari ini. Even Mahkamah Syariah pun dalam keadaan yang terancam. Tak nak. Mana tak gambar tu. Sekejap. Sekejap okey. Okey, anda boleh tengok keadaan di dalam parlimen pagi tadi. Bagaimana? Di belah pembangkang lengang. Kan. Lengang sama sekali. Dan mereka mengatakan hari ini berlangsungnya, kita dapat menyaksikan bahawa berlangsungnya perhimpunan tunjuk perasaan bertempat di depan Istana Keadilan Putrajaya, dan himpunan berkenaan kononnya untuk mempertahankan Islam yang kini dikatakan terancam. Ia dianjurkan oleh pihak pembangkang lah. Dan beginilah cara golongan politik berjuang di Malaysia. Mereka beria dan serius untuk membela Islam, bangsa dan nasib rakyat ketika mereka jadi pembangkang sahaja. Ketika mereka jadi pembangkang sahaja, mereka beria-ia nak perjuangkan Islam, nak membela Islam, nak membela bangsa, nak membela nasib rakyat. Ketika mereka menjadi pembangkang. Jadi ketika mereka tak ada kuasa, ketika mereka ada kuasa, tak ada apa yang mereka lakukan untuk memperjuangkan, membela, memetarbatkan kan undang-undang Islam tu sendiri. Tapi setelah berkuasa, apa yang dilakukan? Dibawa angin sahaja, berlalu begitu sahaja, dilupakan, buat-buat lupa. Mereka akan guna hujah dan dalil yang lain pula untuk tidak melaksanakannya. Contohnya, dalil yang mereka berikan semasa mereka menjadi kerajaan dan tak sempat berbuat demikian adalah apa? Adalah kononnya mereka kata, oh tak sempat. Bila ditanya kepada Haji Hadi kata tak sempat. Kami tak sempat nak bentangkan. Kami tak sempat nak berbuat apa-apa. Sebab apa? Dia kata, sebab kerengga sibuk nak mengacau. Kerengga mana yang sibuk nak mengacau sangat tu? Sekarang ni masing-masing kalau dah berada di dalam satu pakatan yang mengkhianati satu sama lain, dan kita tengoklah hari ni apa yang terjadi di antara Muhyiddin dan juga Hamzah, bertelagah juga. Sampai kan Muhyiddin buat satu temu ramah lah, kan, yang mengatakan bahawa saya ni pengerusi. Walaupun dia ketua pembangkang, tapi dia Setiausaha Agung. Patutnya Setiausaha Agung melaksanakan dan mendengar cakap Presiden. Kan? Jadi misalnya syariah Islam yang telah dijadikan kanun yang dikatakan bercanggah. Perlembagaan sekarang ni mereka tak dapat nak berusaha memperketatkan semasa mereka menjadi kerajaan. Padahal kalau mereka ikhlas, mereka jujur untuk mempertahankannya, mereka melakukan sesuatu yang praktikal lah sewaktu mereka menjadi kerajaan. Inilah orang-orang politik yang suka lebong dan hipokrit lah lebih kurang ceritanya.
kan. Jadi nak selamatkan syariah, betulkan dulu kefahaman kita tentang Islam tu. Menipu itu haram, rasuah itu tak boleh jadi sedekah, mengkafirkan sesama muslim itu haram, memfitnah adalah dosa besar, khianat adalah sifat yang terlaknat. Apa lagi? Dakwah dengan hikmah, bukan caci maki, bukan mengata dusta, nista. Islam amat mementingkan adab. Betulkan yang itu dulu, baru claim diri itu terpaling nak menyelamatkan syariah, kan? Jadi inilah puak-puak yang hadir kononnya nak menyelamatkan syariah, diri sendiri pun siang malam duk ratik fitnah dekat orang. Jadi satu lagi, lebay PAS dikecam serang kerajaan guna isu yang berlaku ketika PAS takbir, iaitu Mortar Senik. Mortar Senik ni dia buat satu insiden pada 2020 dan menyalahkan Madani. Hebat betul. Kan, hebat betul lah. Inilah yang kita katakan, betul kan ni sikap-sikap kamu dulu ini. Dan satu posting ni, saya tunjukkan postingnya. Okey, ini postingnya. Okay, posting daripada Mortar Senik. Ini postingnya. Ini posting yang semasa tahun November 2020. Okey? Baik. Tengok dah postingnya apa, berkenaan dengan apa, nanti saya ceritakan. Posting ini Mortar Senik kata apa? Dia kata boleh dah orang Islam siap-siap kot lepas ni dilantik sebagai dijadikan AJK kuil dan gereja pula. Apakah negara yang sedang bergerak ke arah pelaksanaan pluralism? Sekejap Okey, kita sambung balik. Dia kata apa? Boleh dah kot, dia kata orang Islam bersiap-siap lepas ni kot dilantik sebagai AJK kuil dan gereja pula. Apakah negara sedang bergerak ke arah pluralism secara tegar? Ada tak mana-mana mufti nak keluarkan fatwa apa hukum menganut fahaman pluralism? Bercakaplah sikit, takkan bercakap pasal bantah boikot bangan Israel je. Okey. Posting yang dia share tu dan dia katakan begitu adalah masjid lantik AJK bukan Islam. Baik. Lepas tu dia buat posting yang kononnya lepas ni mungkin orang bukan Islam akan dilantik sebagai AJK kuil lah apalah kan. Okey, jadi Mortar Senik ni yang saya tak tahulah. Dia tak baca dulu tarikh berita sebelum mulakan memfitnah kerajaan perpaduan. Kejadian berlaku pada 27 November 2020. Masa tu Mahyadin jadi PM. PAS sendiri ada 5 menteri tak silap saya. Kan? Masa berita ni keluar pada tahun November 27, 2020. Mungkin Mortar Senik sibuk nak drift Alphard kot. Kan, tak perasan benda ni berlaku semasa mereka dalam kerajaan. Jadi inilah puak-puak yang dia ni semua nak tala kat orang. Semua nak tala dekat orang. Last dia sendiri yang tercedok berita lama. Kejap Okey, saya nak invite orang yang nama Zam ni naik ke atas lah. Silakan. Menarik juga ni, ada orang PAS yang lalu lalang ni, bolehlah kita tanya soalan dekat orang PAS kan. Silakan. Pak Cik Zam, silakan Pak Cik Zam naik ke atas.
Awak tak nak naik ke? Saya invite lagi sekali. Ya. Okey. Invitation tak diterima. Saya tak tahu apa-apa ni. Bukan Zam tu, yang pakcik tadi tu. Yang Zam 9283 tu. Saya tak tahu apa-apa kan. Okey. Baik, tak apalah. Dia tak nak naik. Kita tunggu sekejap. Azan. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah Allahumma rabbana sayyidina wa tita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Okey, baik. Saya tak tahu Fitri dia nak ulas apa lah. Tapi pada saya kan, pagi ni mereka turun untuk berhimpun, tunjuk perasaan. Dan saya nak bagi pendapat saya bahawa mereka sanggup kosongkan kerusi di parlimen semata-mata mereka nak turun berhimpun di hadapan Istana Keadilan Putrajaya. Dan saya nampak ini adalah perbuatan bodoh oleh puak-puak inilah. Diorang nak buat sentimen, diorang nak cipta persepsi supaya rakyat fikir mahkamah syariah kita ni dalam bahaya, terancam dan sebagainya. Dan ketika mereka ni di dalam kerajaan, mereka tak pernah buat, mereka tak pernah hirau, mereka tak pernah beri tumpuan pun kepada mahkamah syariah khususnya. Dan hari ini mereka telah membuat sesuatu yang saya nampak memang jahat lah. Perangai memang jahat lah. Serius saya cakap. Sebab untuk apa korang pergi berhimpun dan buat persepsi supaya orang salah faham mengenai apa yang sedang berlaku. Kalau kita dapat lihat apa yang sedang berlaku pada situasi hari ini, kalau kita nampak apa yang dibuat oleh Nik Elin adalah sewaktu beliau ataupun mereka di dalam kerajaan. Semasa Taqiyuddin sendiri dalam Kementerian Undang-Undang. Jadi tiba-tiba hari ini mereka gunakan isu berkenaan dengan Nik Elin ni menyatakan bahawa mahkamah enactment syariah terancam. Sedangkan orang itu pohon untuk semak kehakiman kerana ada percanggahan di antara mahkamah syariah dan juga mahkamah persekutuan. Okey, silakan Fitri.
Okay, yang ni yelah kita tahulah PAS ni punya style memang macam ni. Kita dah tahu PAS punya perangai ni macam mana, PA macam mana dia punya politik tak pergi jauh lah. Satu saya nak komen PAS punya PA lah. Kita tahu PAS ni memang style sekarang tak tunggang agama memang tak sah lah. Tapi kalau siapa yang percaya dengan PAS, maksudnya saya boleh komen yang korang tu memang betul-betul totok PAS. Ini kalau perasan yang isu mahkamah syariah ni hanya disambut oleh totok-totok PAS je. Mana yang atas pagar ke, yang mana yang tak ambil tahu pasal politik, tak tahu sangat pasal isu ni. Okay, dan kenapa isu mahkamah syariah ni tak dapat sambutan hebat macam mana isu RU 355 dulu, ataupun isu apa nama, apa peperiksaan apa tu yang lupa dah, yang China punya peperiksaan tu. Lepas tu isu UEC. UEC kenapa dia punya perhimpunan tak dapat sambutan? Sebab PAS is playing the same pattern dan orang dah start nampak pattern, walaupun orang tu tak tahu pasal politik, tapi pattern tu orang dah start perasan dah sebenarnya. Macam okay, dulu dia asyik perjuangkan hudud bertahun-tahun. Dan kita nampak bila dia jadi kerajaan, dia tak sentuh pasal hudud, dan dia siap kata yang hudud tak perlu diteruskan pun sebab ada golongan bukan Islam juga kat negara kita ni kan. Lepas tu RU 355, dia punya lawan RU 35 bertahun-tahun tu sampai dia jadi kerajaan tak bawa usul pun. Senyap sampai sekarang hudud dengan RU 355 tak bawa. Kenapa dia tak bawa? Sebab dia tahu kalau bawa lagi sekali, kantoi lah yang dia tu cuma hanya nak main-mainkan saja. So dia kuburkan isu hudud dengan 355 untuk dia nampak relevan, dia mainkan isu baru. Sekarang ni dia mainkan isu Coldplay, konsert yang kononnya konsert LGBT yang tak sensitif dengan Palestin. Dan satu lagi isu mahkamah syariah yang kita tahu tuduhan itu adalah satu tuduhan mahkamah syariah kita tidak tergugat pun. Mereka yang menggaguh-gugatkan sendiri-sendiri. Kita tahulah semua tu. Tapi kalau perasan okay, ini komen pertama saya. Komen kedua saya tentang perhimpunan mahkamah syariah ni. Kalau perasan, isu ni salah satu sebab isu ni tak dapat sambutan. Perasan tak apa yang tengah viral sekarang? Yang Anwar Ibrahim membidas Joe Biden daripada depan muka. Itu yang tengah viral sekarang. Kalau perasan, kenapa tak dapat sambutan? Dan itu yang pattern saya nampak sekarang lah. Kenapa basically saya nampak mahkamah syariah punya isu tak dapat sambutan. Tapi ulas sikit supaya yang mana totok PAS tu dia nak tertipu, ikut dia lah kan. Tapi yang pasti kita dekat sekarang orang Malaysia tengah layan isu Anwar Ibrahim tengah bidas Joe Biden. Dia punya sekarang ni kan, dia orang punya tak ada isu, saya perasan. Sampai Anwar punya statement kata isu Gaza bukan isu keagamaan. Dia orang boleh kata ini adalah liberal. Punyalah tak ada isu. Saya tengok pagi tadi dia orang mainkan, saya buka TikTok, dia orang serentak tau. Dia orang serentak attack betul. Kata statement Anwar cakap isu pembunuhan di Gaza bukan isu keagamaan. Oh, dia kata ini liberal, ini Anwar ni tak beragama ke? Punyalah tak ada isu. Sampai statement tu pun dibesar-besarkan. Tak ada isu nak jatuhkan Anwar Ibrahim tentang Palestin sekarang. Okey, sambung. Hang mute. Janganlah marah. Tak ada. Saya kesian dia. Marah nyari. Makan tebuan ke hari ni? Okey. Apa ni, saya kesian lah dekat bapa beruang seko tu kan, yang tengah meloncat-loncat nakkan kita punya perhatian, khususnya perhatian akulah. Dia duk sebar, dia kata tengok ni muka dia tak filter lah, AI lah, kepala otak dia AI kan. Cuma aku nak beritahu di sini lah, people come and listen to us. Orang yang datang dekat live kita bukan disebabkan rupa orang ke, uduh ke, lawa ke, tidak ke. Kan? Orang datang dengar live kita disebabkan orang nak dengar kita cakap, hujah kita, penyampaian kita, fakta. Itu yang paling penting. Dan itu yang korang tak ada. Korang patut malu dengan diri sendiri. Sekarang ni nak cuba jatuhkan orang dengan cuba kata, dia tak payahlah. Itu
benda-benda tu tak laku, babe. Tak laku, kan? Jadi tak payahlah. Orang yang datang dengan live kita tiap-tiap hari ni bukan nak kata, oh, kalau nak tengok benda yang ni bukan slot hiburan. Ini bukannya orang masuk, orang nak tengok aku menyanyi ke, nak tengok orang fashion show ke, tidak. Nak dengar bercakap, nak dengar berkenaan dengan hujah. Dan aku nak bagi tahu di sinilah. Apa yang korang buat tu dah dapat perhatian Ketua Hakim Negara. Apa Ketua Hakim Negara kata? Ketua Hakim Negara seakan dapat menghidu tau. Ari, Fitri. Okay. Ketua Hakim Negara seakan dapat menghidu isu ini, iaitu jenayah, Selamatkan Syariah, Himpunan Selamatkan Syariah ni, dan berkenaan dengan enactment Syariah Kelantan ini sengaja dimanipulasikan untuk main sentimen politik murahan yang akan berakhir dengan naratif memburukkan institusi kehakiman dan menimbulkan kebencian kepada kerajaan. Walhal 33 bulan perintah, mereka tak buat apa pun untuk memperkasakan Mahkamah Syariah. Masa tu hanya sibuk memikirkan percaturan politik untuk kekalkan kuasa dan jawatan masing-masing. Setakat nak meneruskan apa yang Dr. Mujahid usahakan. Dr. Mujahid usahakan sebenarnya untuk mempertingkatkan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Sebab mereka ni selalu pandang Mahkamah Syariah ni adalah mahkamah yang low lah sikit daripada persekutuan. Jadi Dr. Mujahid telah dia usahakan supaya Mahkamah Syariah ini menjadi satu institusi penting dalam negara kita. Harus dipandang serius, kan? Dan untuk rekod, ianya hanya ironinya dalam kes itu dicabar ketika PN memerintah. Bila hilang kuasa, baru peringkat pendengaran, tiba-tiba dia nak jadi hero. Begitulah cara mereka ni yang muflis isu ni main sentimen agama untuk raih sokongan. Jadi muka tak malu. Kegagalan dan kelemahan mereka perintah semasa 33 bulan terpaksa kita tanggung dengan maki hamun, dan kita pula yang dilabel dengan pelbagai kata-kata nista. Terima kasihlah atas teguran Ketua Hakim Negara. Semoga kemenangan berpihak kepada mana-mana yang terus, maksud aku kepada yang berhak lah. Senang cerita kan. Sebab kita bukan orang yang dalam perundangan. So kita tak payah nak banyak-banyak cerita. Okay. Silakan Ari. Zan, tempat aku Azan. Zai. Oh, aku ingat kau nyanyi tadi, Zai. Tak lah. Tadi kan Fitri cerita berkenaan dengan sekarang ni orang sibuk bercakap berkenaan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim secara beraninya depan muka Biden sendiri kan. Lepas tu Biden mengatakan bahawa macam mana aku nak cakap macam mana aku nak express feelings ni. Tapi bagi aku bila tengok PMS berucap di APEC 2023, aku teringat segerombolan manusia dan telah merancang pengkhianatan. Dan hari ni 19 hari bulan, iaitu genap setahun kita mengundi pada 2022 untuk kita menaikkan kerajaan hari ini. Dan Alhamdulillah kita dah berada hujung 2023 dan kita dapat lihat walaupun recession berlaku pada 2023 ni, kita dapat menghela nafas yang lega, dan BNM telah menjangkakan bahawa OPR tidak akan naik sehingga hujung 2024. Dan hari ni, korang tahu tak, yang kelakarnya bagi aku, puak-puak Walaun ni, aku tak tahulah sama ada Walaun ke yang sengaja buat-buat pandai, tak pandai tapi buat-buat pandai ni kan. Diorang telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa kerana boykot lah ringgit kembali menguat. Pada aku ini sangat kelakar lah. Kenapa sangat kelakar bagi aku? Sebab diorang ni dah lah tak ada ilmu, tak reti nak bercakap dan sebagainya. Lepas tu dia nak mengatakan bahawa kita boykot ni menjadikan kita punya ringgit menguat. Kan, dia punya cerdik. Jadi
benda-benda macam ni jangan nak cerita-cerita sembarangan lah. Nanti ada orang marah. Sebab dia orang ni lebih prefer tengok ayam mahal, lebih prefer tengok ringgit jatuh, lebih prefer tengok telur tak ada dan sebagainya, beras tak ada, beras mahal sebab dia nak mainkan isu ni. Dia nak mainkan sentimen ni. Jadi teori ringgit naik sebab boykot adalah teori ajaran sesat yang tak pernah mendapat endorsement dari mana-mana pakar ekonomi. Harap maklum Okey, silakan. Ari dah habis azan belum? Baik ya, aku tertarik dengan perhimpunan hari ni kan. Perhimpunan hari ni orang kata seperti yang cakap pun yang ni tadi. Tunku Maimun pun dah tegak jangan politikan benda ni. Dia terkilan dengan apa yang dicakap oleh peguam PAS tu. Jadi itu realitinya mereka mempertunggangkan agama sekali lagi untuk karier politik. Dah duk kata dah mereka mesti akan tunggang agama. Ya. Even hari ni pun kita pun seperti kita tahu keputusan dia pun aku pun tak dapat yang terkini lagi, jadi aku tak tahu nak cakap. Tapi aku tertarik dengan komen yang Tunku Maimun tu cakap lah. Sebab dia ketua hakim negara kan. Tunku Maimun pun dia orang Kelantan tau. Jadi orang Kelantan tegur orang Kelantan ni. Sebab disebabkan politik orang Kelantan ni dan orang kata cacar merebah. Dia pun kira nak guna untuk majlis politik. Lepas tu akhirnya ditegur oleh Tunku Maimun sendiri. Yang lawyer pun daripada Kelantan. Yang undang-undang pun daripada Kelantan. Minta maaf bising sikit lah. Okey. Jadi orang Kelantan sendiri tegur Kelantan dah ni. Nak kira macam mana ni? Sebab kita kena realistik juga kadang-kadang. Bukan kata apa realistik sebab apa? Sebab penipuan demi tak berhenti. Mereka cuma bercakap untuk kepentingan politik. Jadi aku rasa memang orang kata agak biadab lah PAS ni. PAS dengan Perikatan Nasional lah. Dan Parlimen sepatutnya hadir. Tapi Parlimen pun tak hadir. Banyak isu rakyat boleh jawab. Banyak soalan menteri boleh jawab. Sekok pun tak ada dalam Dewan. Kerana untuk guna majlis agama tu. Di depan Istana Kehakiman tu. Nampak tu. Betapa orang kata terdesaknya kaki dagangnya agama ni oleh Perikatan Nasional ni demi majlis politik. Habis semua mereka nak politik kalau boleh. Kalau boleh seluar dalam pun mereka nak politik juga. Nasib baik je. Seluar dalam tak boleh nak jual. Entahlah. Okey, aku celah sikit lah sebab aku ada idea. Bagi aku, jangan-jangan kita lihat hakim berang dengan PL perangai lawyer ni. Apatah lagi kalau ketua hakim sendiri yang berang dengan perangai lawyer ni kan. Pastinya jika kenyataan terbuka yang dibuat oleh ketua hakim negara ni pastinya adalah sangat serius. Ketua hakim menyatakan bahawa ada yang putar belit fakta kes Ni Elin. Kalau ikut laporan akhbar, ketua hakim sebut perbuatan peguam itu tidak wajar. Kita pun tak tahu setakat mana perbuatan peguam itu sehingga ketua hakim kata tidak wajar. Dan ini adalah contempt of court. Tak silap aku. Ini boleh dikenakan tindakan bagi seorang peguam yang telah membuat putar belit sebegini. Sebab ingat tak kalau Abang Saiful masuk ke kita punya room dan dia nak memberi pandangan, dia memberikan pandangan yang mengikut law itu sendiri. Dan kalaulah dia membuat satu kenyataan yang boleh mengelirukan dan memutar belit sehingga ketua hakim sebut perbuatan itu tidak wajar, dan rencana akhbar yang sama melaporkan bahawa ketua hakim sebut banyak fakta telah diputar belit berkaitan kes Ni Elin itu sendiri. Dan kita tahulah di dalam PAS ini ramai mana je lawyernya. Betul tak? Dan kita selalu panggil lah orang yang putar belit ni lawyer buruk. Lawyer yang ada lesen ni kita tak panggil lah lawyer putar belit. Walaupun ketika lawyer berlesen pun kadang-kadang putar belit juga. Tapi lawyer ini, lawyer yang sebenar ini dia ada etika dan adab yang dia perlu patuhi supaya tak dipanggil lawyer putar belit. Kan?
Selain daripada tu, kita lihat juga di media sosial ramai yang memutabelikkan isu ini dan juga ahli parlimen, ulama pun ada putabelik juga. Contohnya ada ulama putabelik, dia kata syariah dicabar, tapi ketua hakim kata yang dicabar itulah kecekapan undang-undang syariah. Kecekapan undang-undang syariah. Atau kompetensi DUN untuk gubal undang-undang tertentu sahaja. Jadi dalam hal ini, kita nak percaya kepada yang putabelik ke kita nak percaya kepada ketua hakim yang dengar kes dalam mahkamah? Yang mana? Sebab Tengku Maimun berkata, kenyataan peguam Yus Farizal Yusof